Assalamualaikum semua. Sambung perbahasan himpunan ringkas, yakni menghimpunkan tajuk-tajuk lama dalam bentuk ringkasan. Hari ini saya nak bawa tajuk ikhlas. Ikhlas ni banyak kali dah diterangkan. Hari ini saya nak himpunkan semua kalau boleh lah. Saya cuba sebaik mungkin. Ikhlas terlalu tinggi makam dia, bahkan tersangat-sangat penting. Orang yang tidak ikhlas tidak diterima amalnya di sisi Allah. Orang yang ikhlas sahaja yang diterima amalnya di sisi Allah. Iblis sendiri membuat pengakuan yang Allah letakkan pengakuan iblis itu di dalam Al-Quran. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Orang ni iblis tidak berjaya menyesatkan. Ikhlas yang biasa mudah bagi orang yang memang nak cari redha Allah lah. Bagi orang yang nak cari nama susah lah. Jangan ungkit sedekah, jangan tunjuk amal pada orang, jangan cerita kita punya tahajud. Yang ni tak ganggu jiwa kita. Yang susah yang apa yang dikata oleh Qadhi Iyaz. Kita nak buat perubahan takut orang kata. Kita nak buat satu amal yang takut orang kata. Saya ambil contoh yang mudah lah. Tahun 70-an, 80-an, 90-an ni, orang tak biasa pakai tudung labuh. Ketika itu orang mula-mula pakai tudung labuh. Macam-macam lah orang kata belakang, kata depan. Orang tak biasa lagi pakai jilbab, orang mula-mula pakai jilbab. Yang ni macam-macam lah orang kata. Orang tak biasa berjanggut, orang mula-mula berjanggut masa tu. Macam-macam. Masa ni perasaan jadi takut orang kata. Nak buat perubahan, takut orang kata. Yang ni juga tak ikhlas. Bukan yang takat sedekah ni apa semua. Kita tak boleh berubah daripada kedudukan yang ada sekarang. Datang satu perintah yang orang tak buat sekarang. Sekarang orang tak buat perintah tu. Kalau sekarang semua orang buat, tak ada apa masalah lah. Baca Quran, pakai jubah, sekarang jadi biasa dah. Tapi satu amalan yang kita baru tengok dan masyarakat tidak mengamalkannya, yang ni susah. Sebab itulah tinggi ikhlas ni. Allah nak tengok orang yang mana buat amal kerana Allah, bukan kerana orang kata. Abu Talib mati kafir kerana takut orang kata. Dia nak ucap kalimah, tapi keliling dia ada Abu Jahal apa semua ni, dia takut nak ucap. Takut Abu Talib kata. Tuan-tuan boleh buka kitab Sahih Bukhari. Antara sebab Abu Talib tak nak mengucap, sebab takut orang kata. Takut orang kata ni susah. Sebab itu kalau kita belajar bahasa, dalam Quran beberapa kali Allah sebut khalis. Khalis ni apa dia? Kalis. Baju kalis peluru, tak tembus. Tak tembus pujian dan cacian. Kita boleh terasa terguris hati kalau orang kata tak salah. Allah tak marah pun. Kita boleh gembira kalau orang puji, Allah tak marah pun. Tapi kita tak boleh ubah track landasan hidup kita demi kerana orang. Untuk urusan dunia pun sebenarnya akan jadi susah orang ni. Dia tak mampu beli kereta mewah, tapi nak tunjuk pada orang macam pasal. Jadi susah lah. Jadi track kita tak boleh ubah demi kerana orang. Kita kena ubah pergerakan kita demi perintah Allah. Yang ni susah. Yang sedekah jangan tunjuk pada orang, yang tahajud jangan cerita pada orang, ni boleh lagi. Yang orang kata kita ni, yang ni susah. Satu lagi yang susah ni bercampur niat. Kisah Muhajir Qais. Sebab wujudnya perkataan ataupun hadis Nabi SAW di awal Sahih Bukhari, innama a'malu binniyat. Hadis ini didatangkan kerana satu orang yang berhijrah disebabkan dia ada campur niat bercinta dengan Qais, perempuan Madinah. Dia bukan hijrah semata-mata kerana Qais, kerana perintah hijrah. Tapi dalam tu memang kebetulan dia ada bercinta dengan Qais, perempuan Madinah. Begitu juga orang pergi perang Uhud. Semua orang yang pergi perang, halal bagi mereka harta rampasan. Tapi sebahagian mereka, sahabat Nabi ini,
Memang dah simpan niat daripada awal. Nak akan harta rampasan. Allah turunkan ayat Al-Quran surah Ali Imran. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebab kekalahan. Ayat ini diturunkan, Allah bagi tahu sebab kalah perang Uhud ni sebab ada orang yang pergi kerana nak harta rampasan. Yang lain pun dapat. Begitu juga orang yang pergi, orang yang hantar anak dia sekolah agama. Memang dia ni dah pasang niat dah. Bagi anak dia dapat ijazah di Universiti Al-Azhar, balik boleh jadi tenaga pengajar. Dapat duit, dapat masyhur. Boleh mengajar, boleh dapat gaji, tak salah. Tapi dia dah simpan niat daripada awal. Susah benda ni. Terlalu susah. Bagi pelajar, bagi mak bapak yang menghantar anak. Dua-dua susah. Memang dia dah nampak bayangan dah dia balik, dia akan mengajar, dia akan jadi satu orang yang ternama, masyhur, dapat gaji. Dia simpan niat ni, ini jadi salah. Dia kena pergi belajar dengan niat untuk baiki diri dan memperbaiki masyarakat. Jadi tuan-tuan, memang tinggilah orang yang ikhlas ni. Dan bukan mudah. Kita nak berubah, tak peduli orang kata apa. Lantaklah orang kata apa, aku buat kerana Allah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT pilih kita semua untuk jadi orang yang benar-benar ikhlas. InsyaAllah nanti saya akan sambung perbahasan himpunan ringkas.